ingin juga membawa diskusi dan juga membawa Buletin Awani pada petang ini dengan membawa kepada isu mengenai permuafakatan antara kerajaan dan juga Pakatan Harapan, di mana sebulan lalu pada 13 September Kerajaan Persekutuan dan Pakatan Harapan menandatangani MOU yang menyaksikan kedua-dua pihak mencapai persefahaman dalam beberapa aspek bagi mencapai kestabilan politik dalam negara. Melalui MOU itu, kerajaan menjanjikan beberapa pembaharuan termasuk reformasi parlimen, undi 18, had jawatan seseorang Perdana Menteri dan kebebasan Badan Kehakiman. Untuk berbincang mengenai perkara ini, saya bersama dengan Datuk Nizam Masya, merupakan pengerusi Pertubuhan Pembangunan Antarabangsa dan Penyelidikan untuk Kelestarian Idris, dan juga saya ditemani oleh Raja Ahmad Iskandar Faris, Pengarah Komunikasi REFSA. Terima kasih kerana sudi bersama dengan saya pada petang ini. Pertamanya, selepas sebulan, ekspektasi dan juga harapan masyarakat dan juga rakyat secara keseluruhannya begitu tinggi mengenai pelaksanaan MOU Transformasi dan Kestabilan Politik ini. Apa yang kita sudah capai dalam masa lebih kurang 4 minggu ini? Datuk Nizam, kalau ada pandangannya. Kita lihat sebenarnya harapan tentang kejahatan politik ini sangat diharapkan oleh berbagai pihak, NGO, masyarakat dan sebagainya lah. Dan itu bagi saya yang ingin dilihat oleh rakyat tu. Dia bukan persoalan sama ada menteri itu dapat ni, ketua pembangkang dapat itu. Bagi saya itu adalah secondary. Apa yang masyarakat mahu lihat adalah bagaimana pelaksanaan pengurusan COVID ini. Bagaimana nombor-nombor itu dapat dikurangkan, vaksinasi. Tetapi yang lebih penting juga bagi kita sebenarnya adalah untuk kita melihat jangka panjangnya ataupun jangka pertengahannya, bagaimana kita boleh betul-betul keluar daripada masalah pandemik. Dan serba sikit saya rasa ini ada berkaitan dengan rancangan Malaysia ke-12 sebagai satu contoh. Dan bagi saya secara personally, saya lihat itu pun ada kelompongan yang cukup besar. Sebab rancangan Malaysia ke-12 ni sepatutnya dia adalah satu perancangan post-COVID recovery plan. Kalau kita nak selesai masalah COVID ni dari segi kehilangan pekerjaan, SME yang gulung tikar, ternak dan sebagainya, dia bukan mengambil masa 6 bulan dan sebagainya, dia mengambil masa yang cukup panjang. Mungkin separuh daripada rancangan Malaysia tu. Tetapi dalam proses gencatan politik yang ada, bagi saya apa yang kita lihat bahawa perbincangan yang mendalam tentang bagaimana recovery ini patut berlaku tidak berlaku dengan begitu meluas dan mendalam dalam parlimen. Hatta bila ada imej-imej yang menunjukkan parlimen kosong dan sebagainya, dia memberi gambaran seolah-olah ahli parlimen kita tidak mengambil peluang untuk memperkemaskan strategi mereka dalam tempoh gencatan politik ini untuk menyelesaikan masyarakat rakyat. Jadi bagi saya, ini adalah aspek-aspek yang terutama dan lebih penting dalam konteks kita mengambil peluang dalam konteks kejahatan politik yang ada ini untuk kita keluar daripada masalah ini. Ini bagi saya juga adalah harapan rakyat yang lebih penting. Saudara Raja Iskandar bersetuju bahawa dalam masa sebulan ini tidak banyak perkara yang serius dibincangkan dengan lebih mendalam oleh kedua-dua belah pihak, ataupun bagaimana pada pandangan anda? Saya rasa Zul, terima kasih Datuk atas pandangan tadi. Saya rasa Zul, sebenarnya the true test ataupun ujian sebenar sama ada MOU ini membuahkan hasil atau tidak adalah dalam bajet 2022 yang akan datang. Kerana dari segi memorandum itu, dari segi persefahaman, adanya klausa tentang bagaimana bajet itu harus dipersetujui bersama dan digubalkan ataupun diformulate bersama. Dan saya rasa dari segi itulah dari mana keikhlasan kedua-dua belah pihak untuk menangani masalah pandemik itu dapat diserlahkan. Jadi kita dapat lihat sama ada keikhlasan itu terselah atau tidak selepas bajet dibentang dan bagaimana reaksi kedua-dua belah pihak setelah bajet itu dibentang. Dan saya rasa kita tidak boleh juga lepas pandang bahawa pentingnya struktur atau penstrukturan semula PSC ataupun jawatan kuasa pendidikan khas parlimen dari segi bagaimana kita merungkai balik proses membuat keputusan. Kerana kebanyakan daripada masalah ataupun cabaran yang dihadapi oleh SME seperti yang Datuk kata tadi berasal daripada keputusan flip-flop. Decision making yang tidak jelas dan runtuhnya communication atau breakdown in communication between the stakeholders who are working in silos. So jikalau proses ataupun systematic error ini kita dapat atasi, mungkin
resilience atau ketahanan kita terhadap future pandemik dapat diperbaiki. Datuk, bagaimana kita melihat bahawa apa yang disepakatkan dalam MOU itu rakyat melihat daripada pelbagai sudut dan juga perspektif. Dalam masa sama kita lihat di peringkat persekutuan MOU dimeterai, kita mengharapkan kegencatan politik, tetapi apa yang berlaku di negeri Melaka mungkin juga dilihat sebagai satu risiko dan juga ancaman kepada bagaimanakah kemufakatan itu dapat dilaksanakan. Justru bagaimana sebenarnya itu membayangi dan juga perlu dilihat dalam spektrum yang berbeza. Kalau benar ikhlas, ini perlu dilihat secara menyeluruh dan juga akta lompat parti dan sebagainya. Tetapi kita masih lagi berdepan dengan isu lompat parti di peringkat negeri dan sebagainya. Sebagai contoh, pada pandangan Datuk, bagaimana kita melihat ini perlu dilakukan secara bersungguh-sungguh dan menyeluruh sebenarnya? Apa yang disebut oleh Zul tu tepat. Itu kita harus melihat dalam konteks undercurrent itu. Apa yang sebenarnya mungkin secara besarnya tidak dilihat dan kita harus mengawasi benda ini dengan lebih baik. Macam yang tadi saya ada sebutkan tadi, saya rasa memang bajet ini boleh dijadikan satu indikator. Tapi kena faham bahawa rancangan Malaysia ke-12 ini sepatutnya akan menjadi the bigger picture dan juga bajet yang akan keluar ini sebenarnya dia akan dipandu oleh rancangan Malaysia itu sendiri. Tetapi anda kata rancangan Malaysia tidak menggambarkan bahawa proses pemulihan itu boleh berlaku, maka dia ada disconnect yang cukup besar. Dan saya risaukan tentang persoalan disconnect ni. Macam tu juga MOU yang ada. Kita boleh cakap kata MOU ni baik, memberi ketenangan sebab ada gencatan politik dan sebagainya. Tetapi kenapa Melaka boleh berlaku? Jadi saya takut again there is a disconnect antara permainan dan penjajaran politik elit di peringkat atas dengan realitinya apa yang berlaku di peringkat bawah. Dan akhirnya dia memberi kejutan-kejutan yang sebenarnya tidak bermanfaat kepada rakyat. Ini kita cukup risau ni tentang Melaka. Kita dah ada pengajaran besar daripada Sabah tapi kita tidak mahu sebab perkara ini boleh berlaku. Tetapi bagaimana dalam konteks MOU yang berlaku dan dipimpin dan konteks itu berlaku dalam parti kerajaan itu sendiri, dia memberi satu risiko yang cukup berat kepada rakyat secara seluruhnya. Jadi apa reaksi dan respon yang sepatutnya dilakukan oleh rakyat? Saudara Iskandar, mungkin ramai yang melihat kepada antara perkembangan terbaru apabila kita menyebut mengenai MOU ini ialah bagaimana penaikan taraf seorang ketua pembangkang bertaraf menteri dan juga diberikan kemudahan-kemudahan. Itu yang dipaparkan kepada masyarakat pada awal minggu ini. Namun begitu bagaimana ini penting dalam konteks penjajaran dan juga seperti mana Datuk katakan tadi, ada juga beberapa situasi dalam persidangan Dewan Rakyat baru-baru ini apabila blok pembangkang bersuara dan juga berhujah ataupun menyampaikan ucapan, ini tidak disahut ataupun kerusi di blok sebelah sana kosong. Jadi tidak nampak kesepakatan itu dalam satu kerangka yang benar-benar utuh. Pada pandangan saudara Iskandar, bagaimana? Mungkin di peringkat pembangkang juga ada satu bentuk kepimpinan yang boleh ditunjukkan untuk menyesuaikan dengan MOU ini. Pada pandangan Iskandar bagaimana? Bagi pandangan saya ada dua elemen dalam soalan itu. Satu, bagaimana kita dapat mengubah pentadbiran kepada satu pentadbiran yang menggunakan paradigma baru. Kedua adalah adakah negeri sendiri akan menyahut MOU ini yang telah dimeterai di peringkat persekutuan. Yang pertamanya berkenaan dengan paradigma baru. Saya rasa kita perlu memikirkan konteks pentadbiran ini untuk mengurangkan kuasa eksekutif dan memperkasakan parlimen. Dari segi ini saya telah lama bincangkan bagaimana Parlimen Select Committee ataupun jawatan kuasa pilihan khas parlimen perlu diperkasakan supaya ia membayangi fungsi-fungsi kementerian itu sendiri. Dan dari segi ini saya rasa pihak pembangkang boleh memainkan peranan menerusi platform-platform ini untuk check and balance setiap keputusan, setiap dasar yang dibuat oleh pihak kementerian. Dan dari segi itu saya rasa dua-dua belah pihak mesti have a common ground untuk bagaimana kita dapat memperkasakan Parlimen Select Committee ini dengan sumber-sumber researcher ataupun dana-dana yang diperlukan untuk berfungsi sebagai satu platform seimbang kepada kementerian. Keduanya berkenaan dengan adakah negeri menyahut semangat MOU di peringkat kebangsaan ini. Itu setiap negeri kena menjalankan MOU tersendiri secara negeri state by state. Negeri sendiri kena dari segi faktor ahli politik di negeri sendiri perlu ada persefahaman
MOU yang telah dimeterai di peringkat federal atau kebangsaan ini tidak terlingkup kepada setiap negeri di seluruh Malaysia. Maksudnya mereka perlu membuat satu persefahaman sendiri dan rundingan yang sendiri bagi mencapai satu keseimbangan ataupun kesefahaman supaya tidak berlaku krisis politik di tempat masing-masing seperti yang berlakunya di Melaka. Saya rasa di Melaka itu adalah satu contoh bagaimana pihak pembangkang dan kerajaan di negeri tersebut tidak dapat cannot see eye to eye, tidak dapat mencapai persefahaman dari segi pentadbiran secara duipartisan untuk menyelesaikan masalah-masalah di negeri tersebut. Datuk, bagaimana rakyat ekspektasi dan juga harapannya cukup tinggi terhadap MOU ini, tapi adakah kita sudah cukup memberikan tekanan kepada ahli-ahli politik tanpa mengira warna parti kerana suka atau tidak suka, mungkin pandangan dan juga tekanan yang diberikan oleh rakyat itu seringkali terpengaruh mengenai kecenderungan kepada pihak politik yang mana satu. Tetapi dengan termeterainya MOU ini, bagaimana rakyat sepatutnya lebih vokal lagi? Ini adalah zaman politik yang cukup berbeza. Cara rakyat memberikan pandangan dan juga memberikan tekanan juga harus konsisten juga dalam aspek itu. Pada pandangan Datuk bagaimana? Saya melihat di kalangan pucuk pimpinan partai politik ini dengan gerakan untuk MOU dan juga kesepakatan politik ini sebenarnya ada tanda-tanda positif ke arah untuk menjaga kepentingan rakyat dan mereka faham bahawa suara rakyat ini memberi kesan yang penting kepada kepimpinan mereka. Cuma kita tidak mahu kata tindakan ini hanya bersifat populis, bukan untuk menyelesaikan masalah di peringkat akaumbi. So kita tidak mahu dia hanya satu permainan politik yang memberi janji kepada kita tentang sesuatu tetapi masalah tidak selesai. Sebab bagi saya masalah ini panjang lagi dari segi ekonomi dan sebagainya, panjang cerita lagi. Jadi bagi saya untuk rakyat sebenarnya kesedaran yang perlu ada adalah memahami perubahan pemikiran budaya politik itu harus berubah daripada rakyat itu sendiri. Sekarang ini kita tidak boleh hanya bergantung kepada menilai pemimpin politik ini berdasarkan parti. Sambutan kalau ada tindakan yang baik daripada Perdana Menteri, dia tidak menggambarkan bahawa kepimpinan di peringkat akar umbi ini telah berubah sikap politiknya, budaya politiknya, rasuah politik wang, jual beli politik dan sebagainya tidak semestinya berubah. Kita masih tertanya-tanya sebab sebenar dan dengan macam-macam yang diviralkan di peringkat di internet sekarang ni kita tak nak kerana pembubaran tu atas sebab-sebab corruption ataupun sebagainya. Kita tak nak benda itu berlaku. Jadi mata rakyat ini harus melihat dengan lebih luas pada hari ini untuk kita menilai kepimpinan politik itu berdasarkan kredibiliti individu, kelayakan individu, integriti mereka. Dan itu akan menjamin bahawa penyelesaian di masa hadapan itu lebih terjamin daripada kita bergantung kepada permainan politik elit kumpulan-kumpulan tertentu yang sebenarnya tidak menjanjikan manfaat kepada rakyat secara keseluruhan. Saudara Iskandar, terakhir sekali kalau dalam masa berbaki 1 minit, apa yang kita perlu lakukan sebagai rakyat untuk menekan apa isu yang paling mendesak pada ketika ini? Akta lompat parti ke, undi 18 ke, apa yang kita perlu lakukan untuk menggesa ahli politik supaya lebih serius untuk melaksanakan apa yang dimeterai dalam MOU itu? Saya rasa sebagai rakyat kita boleh divide and conquer. Tak semestinya satu isu sahaja diketengahkan. Rakyat boleh berorganisasi untuk memastikan setiap perkara yang dinyatakan dalam MOU, yang terma-terma yang dimeterai dalam MOU dilaksanakan dalam jangka masa yang telah dijanjikan. Saya rasa kalau kita dapat bekerjasama, setiap CSO ataupun civil society, NGO ataupun advocacy group dapat mengetengahkan wishlist mereka dan menekan parti sama ada parti pembangkang atau parti kerajaan untuk melaksanakan reformasi-reformasi ini, saya rasa ahli-ahli politik akan mendengar kerana dalam keadaan di mana mereka tiada kestabilan ataupun penguasaan yang penuh, mereka adalah amat vulnerable dan akan lebih menerima cadangan-cadangan mengenai reformasi yang dapat menjamin penguasaan mereka untuk jangka masa yang terdekat.